Ini bab cabang-cabang bab sembahyang sunat dan rakaat sembahyang sunat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Habibah, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa bersembahyang dalam fi yaumin, dalam sehari 12 rakaat sunat, nescaya dibina untuknya sebagai balasan, sebagai ganjaran kepada 12 rakaat itu, baitun fil jannah, sebuah rumah di dalam syurga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, saya bertanya Aisyah tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia pun kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum zuhur 4 rakaat di rumahku, kemudian baginda keluar lalu bersembahyang dengan orang ramai yang sembahyang fardu, kemudian dia kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Dan wa kana yusalli bin nas al-maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang ataupun bersembahyang dengan mengimami orang sembahyang maghrib, kemudian kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang isya bersama mereka, kemudian kembali ke rumahku lalu bersembahyang 2 rakaat. Dan baginda bersembahyang pada waktu malam 9 rakaat termasuk witir. Wa kana yusalli lailan tawilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu malam lama, panjang dengan berdiri. Wa lailan tawilan, dan lama ataupun pada waktu malam lama dalam keadaan duduk. Wa idza qara'ah, bila dia membaca dalam keadaan berdiri, dia akan rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Dan apabila dia membaca dalam keadaan duduk, yakni qiyam dia tu dalam keadaan duduk, dia akan rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Wa kana ittala al-fajr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terbit fajar akan bersembahyang 2 rakaat, kemudian dia keluar lalu mengimami orang ataupun menjadi imam kepada orang ramai dalam mengerjakan sembahyang fajar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan selepas sembahyang isya 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang selepas Jumaat sehingga dia pulang ataupun selagi dia tidak balik. Lalu dia bersembahyang 2 rakaat yang di rumahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Ini bab 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjaga mana-mana daripada sembahyang sunat seperti baginda menjaga 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Babun fi takhfifihima, ini bab tentang ringkasnya sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meringkaskan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu. Ini 2 rakaat sunat subuh itu. Sehingga aku berkata, sehingga aku fikir, aku fikir, hal qara'a fihima bi ummil Quran, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam kedua-dua rakaat itu ummil Quran, yakni Fatihah, baca ke tidak? Adakah dia baca? Gitu maksud. Mana cepat sangat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Yang ini dalam rakaat yang pertama tu qul ya tu, dan dalam rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Ziyadah, Abu Ziyadah Ubaidullah bin Ziyadah Al-Kindi, dia meriwayatkan daripada Bilal bahawa Bilal menceritakan kepadanya sesungguhnya dia pernah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada baginda tentang sembahyang subuh. Tetapi Aisyah
telah menyibukkan Bilal dengan sesuatu perkara yang dia tanya Bilal tentangnya, sehinggalah cerah subuh tu, sehinggalah lewat subuh, betul-betul terang dah, betul-betul terang dah waktu subuh tu. Cerah dah lah. Qala faqama Bilalun, perawi berkata, maka bangun Bilal, pergi memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang, dan disusuli pemberitahuan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pergi cerita pula. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak keluar juga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersembahyang bersama dengan orang ramai, wa akhbarahu, Bilal pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Aisyah telah menyibukkan dia dengan sesuatu perkara yang dia tanya, yang Aisyah tu tanya dia tentangnya, sehingga pagi benar dah, yani sehingga lewat benar dah subuh tu. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula lambat keluar. Faqala, lepas tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, dia pun kata, sebenarnya saya tadi duduk sembahyang 2 rakaat subuh. Faqala ya Rasulullah, Bilal pun kata, wahai Rasulullah, innaka asbahta jiddan, sesungguhnya engkau, yakni tuan, lewat benar dah ni, cerah benar dah ni. Qala law asbahtu akthara mimma asbahtu, kalaulah aku berada pada waktu yang lebih cerah lagi daripada hak ni, aku tetap akan mengerjakan 2 rakaat sunat subuh ini. Wa ahsantuhuma, dengan mengelokkannya, dengan mencomelkannya, tetap aku buat juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu meninggalkan 2 rakaat sunat subuh ini walaupun kamu dirempuh, walaupun kamu dirempuh oleh kuda. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, hak selalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam 2 rakaat sunat fajar itu, amanna billah wa ma unzila ilaina, ayat inilah. Qala hadhihi, dia kata hak ni dia baca dalam rakaat yang pertama, dan dalam rakaat yang akhir, yakni rakaat yang kedua lah, dia baca amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sunat subuh, qul amanna billah. Ini dia ambil awal ayat tu. Qul amanna billah wa ma unzila ila wa ma unzila alaina, dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang satu lagi ayat ni, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin, ataupun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, hingga seterusnya. Syak Darawardi. Itulah bab baru yang kita baca malam ni. Sebelum pergi kepada bab baru tu, mungkin baru ni ada sikit sebanyak kan, kita bincang tentang, baca je baru ni pasal panjang, tentang salatul khauf. Salatul khauf. Dalam perbincangan yang lepas kita sudah sebut, dalam Sunan Abi Dawud ini dia mari riwayat ada 11 macam. Boleh dikatakan dalam kitab-kitab Sunan ini, hak ni lah yang terbanyak. Tetapi ulama-ulama bahas, dia bincang perkara ni lebih lagi daripada tu, bentuk sembahyang khauf ini secara ringkas lah. Sebab apa nak pergi banyak pun tidak perlu, baru ni sudah jelas dah daripada terjemahan tu pun. Dan benda ni jarang berlaku. Jarang berlaku, dan banyak pula khilaf itu. Kok mana-mana pun baru ni sudah kita sebut dah. Khilaf ini boleh diterima, semua ulama boleh terima. Cuma hak mana lebih afdal, lebih molek dibuat, hak tu je khilaf ni. Khilaf dari segi aulawiyah, dari segi harus tu semua kata boleh, hak mana-mana pun semua kata boleh. Tidak kata siapa berbeza, hak ni tak boleh, tidak sampai gitu. Kalau kita perhatikan perbezaan dalam sembahyang khauf ini, maka begitu banyak sekali perbezaan pendapat di antara ulama. Bahkan ada yang sebut sampai 30 lebih bentuknya.